آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 18. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nuthbitul khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awwalan li Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah, thumma li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, thumma li Uthman radhiyallahu anhu, thumma li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wa humul khulafa'ur rasyidun wal a'immatul mahdiyun. Maksudnya, kami mengakui kekhalifahan sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kepada Abu Bakar As-Siddiq, kerana mengutamakan beliau dan mendahulukan beliau di atas sekalian ummah. Kemudian kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian kepada Sayyidina Uthman, kemudian kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan mereka ini adalah khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk dan pemimpin-pemimpin yang mendapat hidayah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah menyebut antara perkara yang menjadi kewajipan kepada setiap mukallaf adalah menyabitkan khilafah selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula-mula kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kerana di sana ada kelompok yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menolak pelantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Okay, kita cerita dulu sikit, lepas tu nanti kita hurai balik apa hak yang ingin disampaikan oleh Imam At-Tahawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal, tahun yang ke-11 daripada hijrah. Tahun yang ke-11 hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan yang ketiga daripada bulan Islam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka sebahagian daripada Ansar bermusyawarah di bawah satu tempat yang dinamakan sebagai Saqifah Bani Sa'ad di Madinah. Gitu rasanya, lebih kurang nama dia. Yang mana ada sebahagian daripada puak Ansar ingin melantik puak Ansar menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana puak Ansar beranggapan bahawasanya mereka hak yang sepatutnya menjadi pemimpin, kerana Madinah adalah tempat asal bagi mereka setelah daripada kewafatan Rasulullah. Dipendekkan cerita, sampai berita tersebut kepada Abu Bakar dan Umar, maka Abu Bakar pergi jumpa dengan sebahagian daripada Ansar yang berkumpul untuk melantik seorang pemimpin yang menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipendekkan cerita, akhirnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersetuju untuk melantik Abu Bakar sebagai pemimpin. Mereka adalah beberapa orang sahabat yang lambat memberi bai'ah, antaranya Sayyidina Ali dengan keuzuran-keuzuran yang tertentu.
Abu Bakar menjadi pemimpin ataupun menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang dalam 2 tahun lebih je. Lebih kurang dalam 2 tahun lebih, kerana pada tahun yang ke-13 daripada hijrah Abu Bakar pula mati. Sebelum daripada Abu Bakar wafat, Abu Bakar telah berwasiat yang menjadi khalifah setelah daripada ada beberapa orang sahabat memberi cadangan kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar berpesan yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lebih kurang dalam 10 tahun, lebih kurang dalam 10 tahun Sayyidina Umar. Lepas tu Sayyidina Umar wafat. Sebelum daripada Sayyidina Umar wafat, saya mahu pesan supaya pemimpin selepas daripada kematian beliau adalah hasil daripada keputusan mesyuarat orang-orang tertentu. Dipendekkan cerita, setelah daripada kewafatan kematian Sayyidina Umar, maka para sahabat bersetuju untuk melantik Sayyidina Uthman menjadi pemimpin kepada umat Islam pada ketika itu. Lebih kurang dalam 12 tahun. Jadi Sayyidina Umar mati pada tahun yang ke-23 Hijrah, sebab dia lebih kurang dalam 10 tahun. Dilantik pula Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman lebih kurang dalam 12 tahun. Jadi capur 23 capur 12 tahun, jadi 35 tahun. Mati pula Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman mati dibunuh. Lepas daripada tu para sahabat bersetuju untuk melantik Sayyidina Ali. Lebih kurang dalam 5 tahun Sayyidina Ali menjadi pemimpin kepada umat Islam. Sayyidina Ali pula dibunuh. Baik, okey, tu cerita secara ringkas. Okey, tu benda hak yang berlaku. Manakala kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana melihat kepada pelantikan Sayyidina Abu Bakar adalah pelantikan yang diputuskan oleh para sahabat Rasulullah, yang disepakati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana para sahabat ketika memutuskan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tengok daripada beberapa sudut. Antaranya mereka melihat kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan antaranya mereka melihat kepada perbuatan Rasulullah. Di sana ada perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam beberapa hadis yang sahih, yang boleh difahami bahawasanya Abu Bakar adalah orang yang paling layak menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di sana ada perbuatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita melihat kepada perbuatan tersebut, bermakna kita faham ia adalah isyarat daripada Rasulullah yang layak menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai contoh, ketika ketiadaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ketiadaan Rasulullah di Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun ketika Rasulullah tidak ada di Madinah, maka Rasul pesan kepada sahabat supaya hak yang menjadi imam dalam solat adalah Abu Bakar. Ketika Rasul sakit, Rasul juga pesan supaya suruh Abu Bakar menjadi imam. Okey, itu semua dapat difahami bahawasanya Abu Bakar orang yang paling layak. Dan setelah daripada Rasul wafat, para sahabat sepakat bersetuju melantik Abu Bakar menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebahagian daripada sahabat lambat sikit memberi bai'ah, antaranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memberi bai'ah 6 bulan selepas daripada Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, kerana ada keuzuran-keuzuran yang tertentu. Kerana Sayyidina Ali ketika itu sibuk merawat isteri dia yang sedang sakit, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, adalah cerita dia sikit. Jadi kesimpulannya boleh dikatakan sepakat para sahabat bersetuju melantik Abu Bakar menjadi khilafah, menjadi khalifah Rasulullah. Tiba-tiba puak Syiah menafikan, mengingkari khilafah Abu Bakar. Jadi pegangan puak Syiah dalam pengingkaran mereka terhadap khilafah Abu Bakar adalah pegangan yang salah, pegangan yang sesat. Maka dalam kita berhadapan dengan perkara ini, kita jangan sekali-kali berpegang sebagaimana apa yang dipegang oleh Syiah. Sebab itulah Imam At-Tahawi menyebut dalam kitab akidah dia, kita menyabitkan khilafah kepada Abu Bakar setelah daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setelah daripada Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, dilantikkan pula, cuma sebelum daripada Sayyidina Umar, Imam At-Tahawi menyebut di sini tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah. Kenapakah kita menyabitkan khilafah kepada Abu Bakar selepas daripada kewafatan Rasulullah? Kerana para sahabat sallallahu alaihi wasallam, kerana Abu Bakar sendiri adalah orang yang paling lebih, orang yang paling lebih di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengutamakan dia di atas sekalian ummah. Jadi bukanlah bermakna Abu Bakar ni orang yang tidak lebih, Sayyidina Ali orang yang lebih, tak. Sebenarnya kalau kita nak buat perbandingan Sayyidina Ali dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar adalah lebih lagi berbanding dengan Sayyidina Ali, walaupun Sayyidina Ali adalah orang yang lebih juga, mempunyai kelebihan juga. Ini berpandukan kepada beberapa dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas daripada Abu Bakar, kemudian yang menjadi pengganti Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Juga kita menyabitkan khilafah kepada Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua orang sahabat ni cukup dibenci oleh puak Syiah. Dan dua orang sahabat ni puak Syiah menganggap bahawa mereka ini adalah perampas. Dua orang sahabat ni puak Syiah mengkafirkan, puak Syiah menghukumkan kafir ni Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, puak Syiah. Jadi puak Syiah adalah puak yang cukup bermasalah. Tapi walaupun cukup bermasalah, masih lagi ada orang kita menerima Syiah. Dan kita kena tahu bahawasanya di negara kita juga sekarang ni Syiah semakin berkembang. Di negara kita Syiah semakin berkembang. Baik, jadi ni perlu kepada anak-anak muda kita mendalami akidah Ahlussunnah wal Jamaah agar mereka tidak terlibat dengan gerakan Syiah. Baik, seterusnya kepada Sayyidina Uthman bin Affan, seterusnya kepada Sayyidina Ali, dan mereka inilah yang dikenali sebagai Khulafaur Rasyidun. Kita di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Jadi ketika Rasul hidup, Rasul kata hendaklah berpegang teguh kepada sunnahku, dan hendaklah berpegang teguh kepada sunnah pengganti-pengganti aku yang mendapat petunjuk yang datang selepas daripada aku. Pengganti aku setelah daripada kewafatanku yang mereka ini mendapat petunjuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita berpegang teguh kepada sunnah mereka. Jadi siapakah Khulafaur Rasyidun yang menjadi pengganti kepada Rasulullah? Iaitu bermula dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Baik, seterusnya katanya wa annal asharata alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bil jannati nashhadu lahum bil jannati ala ma shahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu al haqq wa hum Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talhah wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id wa Abdul Rahman ibn Auf wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa huwa aminu hadhihi al-ummati radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sesungguhnya di kalangan para sahabat ada 10 orang yang namanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi khabar gembira dan dipersaksikan dengan mendapat syurga. Kami turut, kami ni yakni kita Ahlussunnah wal Jamaah turut menjadi saksi atas mereka dengan meyakini bahawa penyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah benar. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, Abu Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan beliau adalah kepercayaan umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredai mereka semua. Kita dulu, Imam At-Tahawi pernah sebut, kita tidak boleh bersaksi di atas individu tertentu mendapat syurga dan mendapat neraka, kerana syurga dan neraka bukan milik kita, ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana ada seorang soleh mati, orang baik, ulama besar mati,
Kita kata wajib dia dapat syurga, hak tu salah, hak tu tidak dibolehkan. Kalau kita mengharapkan dia dapat syurga, kita mengharapkan dia dapat syurga, kita berdoa kepada dia dapat syurga, hak tu tidak menjadi masalah. Kerana yang menentukan syurga dan neraka bukan kita. Yang menentu syurga neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghukum secara zahir, hakikat kita tidak tahu. Baik. Jadi ketika ada orang baik mati, orang soleh mati, kita tidak boleh kata dia ni adalah ahli syurga, yakin masuk syurga. Kita bersaksi dia adalah ahli syurga, itu tidak dibolehkan. Sama juga ketika orang jahat mati, tiba-tiba kita kata dia ni yakin neraka Allah Taala, tak boleh. Sebab bukan kita yang memutuskan, kita tidak tahu, mungkin ada amalan-amalan hak yang baik, hak yang kita tidak tahu menyebabkan dia menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, ni hak yang disebut oleh Imam At-Tahawi sebelum daripada ni, kalau ingatlah. Kalau ingat, tapi rasa ramai ada ingat daripada ingat. Benda hak lama-lama ni payah sikit nak ingat kan. Cuma kata ulama, melainkan mereka hak yang telah jelas disebut dalam Al-Quran ataupun disebut dalam hadis bahawa dia adalah ahli syurga, maka kita kena bersaksi dan meyakini mereka adalah ahli syurga. Begitu juga kalau sekiranya disebut secara jelas dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang mana mereka ini adalah ahli neraka, maka kita meyakini mereka adalah ahli neraka. Sebagai contoh, isteri Nabi Allah Nuh, isteri Nabi Allah Lut, hak tu jelas disebut dalam Al-Quran mereka ini adalah ahli neraka, maka kita meyakini kedua-duanya adalah ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, daraballahu mathalan lilladheena wa daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama dengan orang yang masuk ke dalam neraka. Siapa? Isteri Nabi Allah Nuh dan isteri Nabi Allah Lut. Okey, itu disebut secara jelas dalam Al-Quranul Karim. Sama juga Fir'aun disebut dalam Al-Quran secara jelas dia adalah ahli neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dibentangkan kepada Fir'aun dan pengikutnya dalam kubur pagi dan petang. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Pada hari kiamat pula Allah Taala memerintahkan kepada para malaikat supaya memasukkan mereka ini, Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dalam azab yang teruk, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersaksi dengan nas daripada Al-Quran bahawasanya Fir'aun adalah ahli neraka Allah, ahli neraka. Baik. Begitu juga di sana ada hadis-hadis menyatakan orang-orang tertentu masuk dalam neraka, maka kita mempercayai, meyakini orang tu adalah ahli neraka. Dalam hadis ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang tertentu menjadi ahli syurga, maka kita meyakini kerana ia datang daripada Rasulullah, ia adalah perkataan Rasulullah, perkataan Rasul sebenar. Kita meyakini mereka itu adalah ahli syurga. Antara hak yang disebut oleh Rasulullah mereka adalah ahli syurga adalah 10 orang sahabat. 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair bin Awam, Sa'ad, Sa'id, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Okey, ni 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah. Tapi kita kena faham bahawa selagi kita kena faham, bukanlah hak yang dijamin syurga oleh 10 orang ni saja, bukan. Cuma hak 10 orang ni disebut dalam satu hadis. Disebut dalam satu hadis 10 orang ni. Tapi masih lagi ada sahabat-sahabat yang lain yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya anak perempuan Rasulullah yang dikenali sebagai Fatimah. Fatimah adalah ketua kepada perempuan-perempuan yang menjadi penghuni syurga. Begitu juga dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain. Kata Rasul, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Dia adalah ketua kepada pemuda-pemuda bagi penghuni syurga. Pemuda-pemuda yang menjadi penghuni syurga, ketua dia adalah Hasan dan Husain. Dan ada lagi sahabat-sahabat yang lain, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya sahabat seorang perempuan yang hitam yang mari jumpa dengan Rasulullah, minta Rasul berdoa agar Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit dia. Penyakit dia sawang gila babi. Biasa dengar kan cerita orang puang ni kan. Rasul kata, kalau mu nak suruh aku berdoa, aku boleh berdoa, tapi kalau mu sabar, mu dapat syurga Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mu sabar, maka dia pun pilih untuk sabar, tapi minta juga Rasul doa supaya masa dia dok sedar, masa dia sawang tu jangan terdedah aurat. Sehingga kan sebahagian daripada sahabat Rasul kata, siapa nak tengok ahli syurga, tengok kepada perempuan ni. Sebab cerita itulah. Okey, itu di antara orang hak yang disebut dalam hadis. Maka setiap orang hak yang disebut dalam hadis dia adalah ahli syurga, maka kita kena meyakini dia adalah ahli syurga. Antaranya 10 orang sahabat hak yang kita sebut sini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang hak yang mencintai akhirat, mencintai syurga, kita orang hak yang takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dengar ada sahabat-sahabat hak yang dijamin syurga oleh Rasulullah, maka kita kena fikir, kita kena kaji sebab benda mereka dijamin syurga. Adakah kerana nama mereka itu adalah Abu Bakar? Adakah kerana nama mereka itu adalah Umar? Adakah kerana nama mereka itu adalah Uthman? Tidak. Bukan kerana nama. Tapi kerana amalan mereka. Cuba kita tengok bagaimanakah sejarah Abu Bakar di dalam membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebar agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata kita dengar, bahkan kita kaji pula bagaimanakah sejarah hidup mereka supaya kita contohi. Apabila kita mencontohi orang yang baik, maka kita juga tergolong dalam golongan orang yang baik. Kadang-kadang kita suka dengar orang-orang yang baik, tapi kita tidak mencontohi orang baik tersebut. Kita tidak mencontohi. Leni semangat mak gila. Mak gila ambo dak tengok pun. Ambo dak tengok pun semangat mak gila leni. Oh, habis bersilap belaka. Hak dak pandai bersilap pun bersilap. Leni semangat mak gila. Baik. Bagus dah sudut tu. Bagus dah. Semangat tu ada. Tapi cuba contohi semangat mak gila. Lagu mana mereka membela agama, membela bangsa. Baik. Semangat mak gila. Subuh tak ada seorang. Hak semangat tu mari mayang Jumaat di masjid. Semangat saja. Atau tak jadi. Hak yang kita nak adalah kita ikut bagaimana benda hak yang baik yang mereka buat. Begitu juga sahabat-sahabat hak yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda kau kebaikan hak yang mereka buat sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan kepada mereka itu syurga Allah untuk kita tiru. Untuk kita tiru agar kita juga mendapat kebaikan tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Imam At-Tahawi lagi, wa man ahsanal qawla fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi at-tahirat min kulli danasin wa dhurriyyatihi al-muqaddasin min kulli rijs faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang berkata yang baik, berkata-kata yang baik berkenaan dengan para sahabat Rasulullah dan pada isteri Rasulullah yang suci daripada segala kekotoran, daripada segala dosa, daripada segala kekotoran, serta anak keturunannya disucikan juga daripada kekotoran, maka ia telah terbebas daripada kemunafikan. Baik. Jadi antara tanda orang itu bukan orang munafik, dia berhati-hati dalam bercakap tentang sahabat Rasulullah. Dia berhati-hati dalam bercakap tentang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun isteri Rasulullah, walaupun sahabat Rasulullah, dia bukan nabi, bukan rasul. Dia adalah manusia biasa seperti kita. Cuma Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia boleh menjadi sahabat Rasulullah. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, selain daripada Nabi tidak terlepas daripada melakukan kesilapan, termasuklah para sahabat Rasulullah, termasuklah isteri Rasulullah, termasuklah zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Tetapi oleh kerana golongan mereka ini adalah mereka yang dimuliakan oleh Allah, maka kita kena muliakan golongan ini. Setiap orang hak yang Allah Ta'ala muliakan, setiap orang hak yang Allah dan Rasul muliakan, maka kita kena muliakan orang tersebut. Andai kata golongan ini adalah golongan yang dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba ada orang menghinakan golongan ini, jadi bermakna orang ini bermasalah akidah dia. Sebab itulah orang hak yang ingin selamat daripada sifat nifak, antara perkara hak yang perlu dia kena jaga adalah dia kena berhati-hati ketika bercakap tentang sahabat Rasulullah
tentang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga tentang anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya wa ulama'us salafi min as-sabiqina wa man ba'dahum min at-tabi'ina ahli al-khair wal athari wa ahli al-fiqh wan nadhari la yudhkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil. Jadi untuk malam ni kitab Aqidah At-Tahawiyah kita berhenti sini dulu. Kita baca pula kitab yang kedua, iaitu kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, kitab Bustanul Arifin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Baik. Lepas tu kita, lepas daripada kita baca kitab yang kedua ni, kita akan buka soalan sekejap lah. Kita akan buka soalan sekejap. Kalau ada pertanyaan boleh boleh dah siap-siap pertanyaan. Kalau ada. Kalau nak tanya dengan mulut pun tak apa, nak tanya dengan tulisan pun tak apa. Baik. Kita muka soal apa? Dia asidik kami dan berkata Imam Al-Harith. Baik. Jadi kita sambung balik pengajian kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita bab sidik. Berkata Imam Al-Harith Al-Muhasibi, gitu. Dan berkata Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, orang yang benar ialah orang yang tidak peduli dengan runtuhnya harga dirinya pada pandangan makhluk, asal ia dapat membaikkan hatinya, dan ia tidak suka terhadap penglihatan manusia kepada amalan-amalan yang baik, dan ia tidak benci bahawa manusia mengetahui apa jua yang jahat daripada perbuatannya, kerana kebencian terhadap perkara tersebut adalah sebagai bukti bahawa ia menghendaki sesuatu yang lebih daripada harga dirinya yang sebenar. Maka hal yang seperti ini bukanlah termasuk dalam akhlaknya para siddiqin. Baik, jadi kita dalam perbincangan berkenaan dengan siddiq, dengan benar. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita bersama dengan orang yang benar, bersama dengan orang yang jujur. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Dia benar ni adalah suatu martabat yang lebih tinggi daripada ikhlas. Ikhlas adalah suatu yang dituntut, begitu juga benar adalah suatu yang dituntut, jujur adalah suatu yang dituntut. Dalam menghuraikan maksud benar dan jujur, Imam Nawawi menyebut beberapa perkataan ulama-ulama sebelum daripada ni. Antaranya disebut perkataan Imam Sahal, begitu juga disebut perkataan Imam Qushairi sebelum daripada ni, yang kita bincang dah. Begitu juga disebut perkataan Dhunnun Al-Misri. Hak malam ni kita nak tengok perkataan Imam Al-Harith Al-Muhasibi, nak menceritakan kepada kita orang yang betul-betul jujur kepada Allah, orang yang benar kepada Allah. Ni kita cerita orang yang benar kepada Allah, orang yang jujur kepada Allah. Kata Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah, orang yang benar ialah orang yang tidak peduli dengan runtuhnya harga dirinya pada pandangan makhluk, asal ia dapat membaikkan hatinya. Orang yang jujur kepada Allah, dia tidak pandang kepada makhluk, hanya dia pandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak, walaupun dia tidak memandang sedikit pun kepada makhluk, kepada manusia, untuk membaiki diri dia. Okey, hak ni hak yang dimaksudkan oleh Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Kita kadang-kadang orang menganggap kita hebat, orang menganggap kita hebat,
Tapi dalam masa yang sama kita ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang yang tidak jujur, dia akan berada pada tempat tersebut dan dia tidak akan lari daripada tempat tersebut oleh kerana bimbang pandangan manusia jatuh, ataupun bimbang dia jatuh pada pandangan manusia. Okey, buat contoh sebagaimana yang berlaku kepada Imam Ghazali. Ini yang buat contoh. Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sebelum daripada diterjun dalam bidang tasawuf, dia adalah seorang ulama yang besar, khusus dalam bidang fiqh, dalam bidang usul fiqh. Dan orang yang belajar dengan dia bukan orang awam, ulama-ulama yang belajar dengan Imam Ghazali. Hebat. Ulama-ulama yang belajar dengan siapa? Dengan Imam Ghazali. Anak murid dia ulama saja. Apabila Imam Ghazali, Allah Ta'ala buka hati dia bahawa dia ni dalam bab tasawuf pada ketika tu kurang, dia tidak ada, maksudnya dia tidak ambil berat tentang pembersihan jiwa. Maka ketika menjadi ulama besar, mungkin ada tidak ada keikhlasan, mungkin ada riak. Dan biasa dia dah, apabila orang tu diberi kelebihan, maka disitulah akan lahirnya sifat riak. Apabila ada kelebihan, kalau sekiranya dia tidak jaga, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pelihara dia, maka akan timbul sifat riak. Ada sifat dak comel dalam hati dia. Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala meninggal kerusi ulama dia saat ni. Itu orang ngaji di belakang tinggal terus, menghilang diri. Macam-macam orang cakap kata kepada dia, tidak era perkataan manusia, tidak era sikap pun. Ini orang yang betul-betul jujur, orang yang betul-betul benar. Masa dia hilang, tak tahu gimana, antara tempat yang dia tinggal, yang dia duduk di Masjid Bani Umayyah. Kalau orang yang duduk Syria, dia panggil masjid, dia panggil Jami' Bani Umayyah. Jami' ni nama masjid lah. Masjid Jami', masjid buat Jumaat. Di Syria dia ada satu masjid, nama dia Masjid Bani Umayyah, masjid asal, masjid lama, sama dengan Masjid Al-Aqsa. Baik, di kota Damsyik, di kota Dimashq. Dia duduk di satu penjuru, dia buat beribadat kepada Allah, dia menulis buku dia. Tak ada orang seorang kenal. Dalam Masjid Bani Umayyah ada halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu yang besar. Ada majlis-majlis ilmu yang besar di dalam Masjid Jami' Bani Umayyah sampai ke sekarang. Di situ ada pengajian, di situ ada pengajian. Bukan ada satu halaqah, di banyak halaqah. Di masjid besar, okey, ni satu pengajian. Sana pula ulama lain pula mengajar. Satu ada anak murid dia ngaji, situ ada anak murid dia ngaji, situ ada murid dia ngaji. Hamba cerita tu sebab hamba pernah belajar situ. Hamba pernah duduklah dalam majlis tersebut. Dalam satu masjid ada beberapa halaqah ilmu. Jadi secara kebetulan ada perdebatan dalam masalah yang susah di kalangan ulama-ulama dalam Masjid Bani Umayyah. Tak ada orang boleh jawab, tidak ada orang yang boleh merungkaikan permasalahan tersebut. Tiba-tiba orang yang duduk juru masjid boleh rungkai masalah tersebut. Sehingga kan ulama-ulama kata orang tidak mampu rungkai melainkan orang yang secerdik, sehebat Imam Ghazali. Orang tak kenal dia, nama orang kenal dah, tapi tuang tak kenal. Ya, zaman dulu tak ada macam WhatsApp, Facebook dengan zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni benda kejap je orang kenal. Imam Nawawi orang tak kenal. Tapi bila dia menghuraikan masalah yang payah, lepas tu baru orang tahu bahawa dia adalah Imam Nawawi pula, Imam Ghazali. Orang tahu dia adalah Imam Ghazali, maka orang nak letak satu kerusi ilmu untuk dia, lari pula. Senyap pula, hilang pula, tak tahu mana pula. Ni orang dia, orang yang betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana dia nak membersihkan jiwa dia, dia bimbang perkara tersebut akan merosakkan diri dia tanpa melihat kepada apa kata manusia. Tidak kira, yang penting dia dapat perbetulkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang benar-benar jujur. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Orang yang benar ialah orang yang tidak peduli dengan runtuhnya harga dirinya pada pandangan makhluk, asal ia dapat membaikkan hatinya. Baik, kita buat contoh lain. Kadang-kadang kita tersilap. Ustaz, ahli ilmu kadang-kadang ada kesilapan, ada tersilap. Kadang-kadang orang tanya hukum,
tiba-tiba kita silap jawab. Pasal dia dah silap nak buat warna, kita bukan maksum, tersilap. Baik, jadi apa yang dituntut kepada kita apabila kita tersilap adalah kita perbetulkan balik kesilapan kita. Kita khabar, hamba silap masalah ni hamba silap, kena khabar. Jangan kita tak khabar, kena khabar. Baik, kalau sekiranya kita tidak khabar, maka kita telah khianat kepada ilmu kita. Orang hak yang jujur, orang hak yang betul-betul benar, dia tidak kira hamba nak khabar kesilapan hak yang hamba buat silap. Walaupun orang akan kata, oh silap, mau ada apa nak alih mana, biarlah, yang penting dia perbetulkan kesilapan. Sama juga menjadi kewajipan kepada ahli ilmu, apabila orang tanya masalah, benda tu dia tak tahu, jangan dia kata dia tahu. Kalau dia kata benda tak tahu, dia kena kata tak tahu. Orang pun kata, oh dah alih mana dia, dan sebab ada juga benda tak tahu, biar pun begitu. Orang tu sebenarnya orang hak yang betul-betul benar, betul-betul jujur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar ialah orang yang tidak peduli dengan runtuhnya harga diri pada pandangan makhluk, asal ia dapat membaikkan hatinya. Dan ia tidak suka terhadap penglihatan manusia kepada amalan-amalan yang baik, sebab dia tidak berhajat kepada pujian manusia, kerana bukanlah manusia yang memberi kebaikan kepada dia, bukan manusia yang memberi ganjaran. Hak yang memberi ganjaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa guna kita memperlihatkan kebaikan kepada manusia dan manusia puji kita, tapi kita tidak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia tidak benci bahawa manusia mengetahui apa jua yang jahat daripada perbuatannya, sebab betul benda tu memang betul berlaku kepada diri dia. Dia tak ada masalah orang tahu dia saat ni tu tak molek, kerana kebencian terhadap perkara tersebut adalah sebagai bukti bahawa ia menghendaki sesuatu yang lebih daripada harga dirinya yang sebenar. Cuba kita perhati molek, kita ni dak comel, tapi kita tidak suka orang kata kita dak comel. Jadi benda sebenarnya kita ni, jadi bermakna kita nak orang saat ni tu meletakkan kita lebih daripada apa yang sepatutnya. Okey, boleh nampak kan? Kita dak comel, tapi kita tidak suka orang tahu kita tidak comel. Baik, jadi bermakna dia, bermakna kita nak orang menganggap kita ni lebih daripada apa hak yang sepatutnya. Tapi bukanlah bermakna kalau kita buat maksiat kita khabar orang, bukan. Atau bukan gitu. Kita kena faham di sini, di sana ada tuntutan daripada syarak. Apabila kita melakukan maksiat adalah kita tutup, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita khabar kepada orang. Tapi andai kata orang cakap tentang keburukan kita, tentang kesalahan kita, dan memang kita salah benda tu, kita tak ada benda pun, itu maksud yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Baik, kalau betul kita salah, orang kata kita salah, betul kita salah, orang kata kita salah, kita tak suka orang kata kita salah, kita marah pula orang kata. Jadi bermakna kita nak orang saat itu meletakkan kita pada martabat yang lebih daripada apa yang sepatutnya. Itu bukan orang jujur, bukan orang benar. Kita ni cakap saja ni, cakap saja. Nak duduk pada martabat ni payah. Ni kita cakap saja ni cakap macam burung tiung je ni. Cakap hak orang, bukan hak kita. Tak apalah, kita berdoa lah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita sampai kepada tahap ini. Tengok, kerana kebencian terhadap perkara tersebut adalah sebagai bukti bahawa ia menghendaki sesuatu yang lebih daripada harga dirinya yang sebenar, maka hal yang seperti ini bukanlah termasuk dalam akhlaknya para siddiqin, para orang-orang yang benar. Dan dikatakan bahawasanya apabila engkau meminta daripada Allah akan siddiq, maka Allah akan memberi akan dikau akan cermin yang dapat engkau melihat dengannya segala sesuatu daripada keajaiban dunia dan di akhirat dan akhirat. Dikatakan, ada ulama kata gini, apabila meminta daripada Allah akan siddiq. Kalau meminta sebenar-benar minta kepada Allah akan siddiq, akan benar, akan jujur. Dia minta sebenar-benar minta ni bukan hanya semata-mata berdoa, bukan kita berusaha. Kita berusaha kepada perkara tersebut, di samping itu kita berdoa. Dua perkara ni apabila ada, barulah orang tu dinamakan orang yang betul-betul minta. Kalau minta tapi malah tak panggil betul-betul minta gitu. Orang yang betul-betul minta, dia berusaha kepada apa yang dia nak, serta dia berdoa kepada Allah. Kerana kita sebagai hamba Allah dituntut kepada kita dua perkara. Yang pertamanya berusaha, yang keduanya adalah berdoa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami sembah, kami beribadat. Itu adalah usaha kita. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Itu adalah doa kita. Jadi kita ada dua, doa dengan usaha. Baik, jadi apabila orang tu berusaha serta berdoa kepada Allah, maka pasti dia akan dapat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang berjihad pada jalan kami, nescaya kami akan bagi kepada mereka itu. Kami akan bagi. Kalau dia bersungguh untuk dapat serta berdoa, kami akan bagi. Apabila engkau meminta daripada Allah akan siddiq, maka Allah akan memberi akan dikau akan cermin yang dapat engkau melihat dengannya segala sesuatu daripada keajaiban dunia dan akhirat. Maka ketika itu Allah Ta'ala bagi cermin, Allah Ta'ala bagi cahaya dalam hatimu. Ketika cahaya saat itu mu akan tengok keajaiban dunia dan akhirat. Dia ajaib ini benda pelik. Benda pelik. Mu duk tengok orang duk siang malang duk cari dunia, siapa ke duk cari semayang bang. Baik, mu nampak benda saat itu benda yang hina. Tengok benda pelik tu kan. Mu nampak sikit tidak berguna. Sebab mu nampak kehidupan di akhirat hak yang lebih besar, hak yang sepatutnya. Apa guna orang tu bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat? Nang tidak dinafikan, semua kita nak dua-dua. Hasanah fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia pun dapat kebaikan, di akhirat pun dapat kebaikan. Baik, jadi Allah Ta'ala akan bagi kepadamu cermin yang dapat engkau melihat dengannya segala sesuatu daripada keajaiban dunia dan akhirat. Seterusnya katanya, berkata Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Imam Junaid Al-Baghdadi di antara ulama tasawuf yang terkenal, orang yang benar selalu berubah keadaannya sampai 40 kali sehari. Orang benar ni sentiasa berubah. Sedangkan orang yang riak adalah tetap atas satu keadaan yang tertentu selama 40 tahun. Ia tidak berubah. Orang yang riak. Maksud perkataan Imam Junaid lagu mana? Okey, maksud dia gini. Orang yang benar sekarang ni dia duduk di atas satu keadaan, tiba-tiba dia melihat, keadaan ni hak yang sepatutnya dia buat, hak ni hak yang betul, hak ni tak pun nak betul, maka dia berubah kepada keadaan hak yang betul. Dia sebetul hak ni lebih betul, dia berubah kepada hak yang lebih betul. Hak ni hak betul, dia berubah kepada hak yang lebih betul, tanpa dia melihat sedikit pun kepada pandangan manusia. Manakala orang hak yang tidak benar, dia akan berada pada satu keadaan dia tidak berubah, kerana dia bimbang kalau dia berubah, pandangan manusia juga akan berubah terhadap dia. Kalau aku buat gini ni, sekarang ni aku buat gini, ramai orang suka aku. Tapi kalau aku buat gini, sepatutnya hak gini, hak yang lebih comel. Kalau aku buat lagu ni, lama kan tak ada pengikut kan, lama kan pandangan orang lagi lari lain kan. Jadi dia takut untuk berubah kerana dia menjaga pandangan manusia berbanding dengan pandangan Allah. Orang hak yang benar ni, asal kata benda tu hak yang betul, dia akan tukar daripada hak yang tidak betul kepada hak yang betul. Jadi ketika dia buat lagu ni, tiba-tiba dia jumpa hak ni hak yang lebih betul, dia tinggal hak yang asal, dia pergi kepada hak yang lebih betul. Walaupun orang saat itu akan berubah tanggapan terhadap dia, dia tidak pandang sedikit pun tanggapan manusia, bahkan dia melihat kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak mencari apa hak yang lebih membantu dia untuk mendapat keredaan Allah dan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ini maksud daripada perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi. Maksud perkataan ini ialah orang yang benar itu ia berpusing-pusing mengikut pusingan kebenaran walau bagaimanapun keadaan yang dihadapinya. Apabila ia melihat sebarang kelebihan pada sesuatu amalan, maka ia bertindak mengikuti amalan tersebut walaupun ia menyalahi adat atau kebiasaannya. Dan apabila timbul di hadapannya suatu perkara yang lebih baik daripada apa yang sedang ia lakukan, sedangkan kedua perbuatan itu tidak dapat dilaksanakan sekaligus, maka ia bersegera mengerjakan perkara yang baru yang lebih baik itu walaupun menyalahi kebiasaannya, dan begitulah keadaannya. Maka barangkali ia terpaksa berpindah daripada suatu hal kepada hal yang lebih baik sebanyak 100 kali sehari ataupun 1000 kali atau lebih daripada itu, kerana mengikut kebaikan yang lebih sempurna yang timbul di hadapannya daripada masa ke semasa. Ada pun orang yang riak, orang yang suka memperlihatkan kebaikan dia kepada orang, orang yang nak pujian manusia, maka dia sentiasa dalam satu keadaan sahaja, sehingga jikalau ia nampak di hadapannya satu perkara baru yang lebih sempurna, dia tidak melaksanakannya.
bahkan ia akan tetap dalam keadaan yang lama, kerana ia mengambil kira dalam hal ini akan pandangan manusia. Ia bimbang jikalau bertukar keadaan, maka akan hilang pengaruhnya di hati orang ramai. Maka oleh kerana itu sentiasalah ia berada dalam keadaan yang lama. Sedangkan orang yang benar, maka ia hanya berharap dengan ibadahnya itu akan keredaan Allah Ta'ala. Maka ia pun berpindah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain yang lebih baik pada pandangannya, dan ia tidak perlu mengambil peduli dengan perkataan orang ramai. Sesungguhnya aku telah menghuraikan masalah ini dengan panjang lebar di awal kitab Syarah Muhadzab. Kata Imam Nawawi, aku telah huraikan masalah ini dengan panjang lebar di awal kitab Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab ni adalah satu kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi banyak kitab dia. Antara kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, kitab besar, nama dia adalah Syarah Muhadzab. Kitab Muhadzab adalah kitab yang dikarang oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, kitab fiqh. Imam Nawawi syarah kepada Muhadzab, nama dia Syarah Muhadzab, orang panggil juga kitab Majmu'. Syarah Muhadzab dalam kitab muqaddimah tu, dalam muqaddimah Syarah Muhadzab memang comel sungguh dipelajari, kerana banyak berkait dengan akhlak-akhlak yang disebut oleh Imam Nawawi dalam muqaddimah tersebut. Antara yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab muqaddimah Syarah Muhadzab adalah berkenaan dengan bab sidiq, berkenaan dengan bab ikhlas. Sebenarnya Imam Nawawi nak ajar kepada kita benda, mung nak belajar ni mung jangan cukup dengan satu kitab. Bahkan orang yang betul-betul ingin mencari keredaan Allah melalui ilmu, maka dia tidak memadai dengan satu kitab. Okey, dia tengok kitab ni Imam, lepas tu bila Imam Nawawi kabur kitab Syarah Muhadzab, okey dia cuba tengok baca pula Syarah Muhadzab. Cuma Syarah Muhadzab ni bagi orang yang awam tidak boleh baca lah, tak mampu nak baca sebab kita Arab. Jadi kalau ada terjemahan mungkin boleh baca. Cuma baca terjemahan pun kadang-kadang kita silap faham juga. Melainkan kalau orang-orang yang pandai bahasa Arab, bolehlah dia baca kitab Syarah Muhadzab bab muqaddimah ataupun muqaddimah Majmu' ataupun muqaddimah Syarah Muhadzab yang disebut oleh Imam Nawawi ni. Dan aku sebutkan di sana dalilnya. Dalil aku sebut di sana. Dan aku terangkan pula contoh-contohnya. Dan di sini hanya sebutkan ringkasannya sahaja. Wallahu alam. Dalam kitab Bustanul Arifin, Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala hanya sebut secara ringkas sahaja, tidak secara panjang lebar. Hak panjang lebar tengok dalam kitab Syarah Muhadzab. Baik. Habis fasal yang pertama, kita masuk fasal yang kedua pula. Fasal kedua pada menyatakan menghadirkan niat ketika mengerjakan ketaatan. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, sesungguhnya siapa yang hendak mengerjakan sebarang ketaatan walaupun sedikit sekali, maka hendaklah ia menghadirkan niat, iaitu bahawa dia mengqasak ia. Mengqasak, mana qasak dia niat niat, qasak bahasa Arab, niat bahasa Arab juga, tapi kita fahamlah makna niat. Tapi qasak orang kita guna kat tu guna qasak, qasak molek tu. Walaupun sedikit sekali, maka hendaklah ia menghadirkan niat, iaitu bahawa mengqasak ia dengan amalnya itu untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Dan hendaklah niatnya itu bersama dengan amalannya. Jadi dia kena niat dalam apa jua amalan untuk mencari keredaan Allah. Ini penting, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dok rasa penting kalau kita dok fikir tentang kehidupan kita selepas daripada kita mati. Kalau kita fikir hidup aku atas dunia sekejap aje, dok lama mati. Leni pula pas mati bunyi orang tu mati, orang ni mati, orang muda-muda saja mati leni kan. Mati ngejut ramai pula leni. Macam-macam nyakit timbul leni. Baik. Jadi kalau kita jangan duk fikir orang saja mati, kita fikir kita pula. Sebelum ni orang, pas ni kita pula. Bukan setakat kita fikir mati saja, bahkan kita fikir pula, bendakah nasib aku lepas daripada aku mati? Jadi hidup ni sebenarnya sementara je. Kita balik duk tengok kereta kita, kalau aku mati tak ada, dah tinggal kat orang dah ni. Rumah kita balik, kalau aku mati tinggal kat orang belaka dah. Pitih banyak, aku mati ke tinggal kat orang dah. Semua tinggal kat orang belaka, semua tinggal kat orang belaka. Semua tinggal kat orang belaka. Hamba kalau nak cerita hak bak saka, bak rumah orang bagi apa semua sekali banyak sangat. Sebab hamba duduk di Jabatan Mufti, bahagian ahli panel klinik, hamba duduk di klinik hukum, hamba ahli panel klinik hukum Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Soalan yang paling banyak adalah pembahagian pusaka. Soalan yang paling banyak. Baik, ada orang ni baru siap rumah 2-3 hari mati dah. Orang ni siap boleh pitih banyak ni mati. Macam-macam cerita orang mati ni. Jadi di sinilah kita perlu mengambil pengajaran
bahawasanya kehidupan kita di atas dunia hanya bersifat sementara. Kehidupan hak yang hakiki adalah daripada kita mati. Jadi apabila kehidupan kita lepas daripada kita mati, hak yang hakikinya, maka kita kena fikir pula benda hak yang akan membahagiakan kita selepas daripada kita mati. Benda hak yang akan membahagiakan, menyenangkan kita. Hak yang menyenangkan kita adalah ibadat. Maka untuk kita bawa ibadat tersebut adalah mesti ibadat itu diterima oleh Allah. Syarat pertama agar ibadat kita diterima oleh Allah adalah kita kena ikhlas dalam beribadat. Mesti kita kena hadirkan niat kita ketika kita buat sesuatu ibadat. Sebab itulah kata Imam Nawawi, maka hendaklah ia menghadirkan niat, iaitu bahawa dia qasak dengan amalnya itu untuk mencari keredaan Allah. Contoh kita duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ni bukan senang, payah nak duduk dalam majlis ilmu. Duduk cokoh je start daripada maghrib sampai ke isyak. Main jenis dang tua ni urat habis punuh. Duduk lama-lama habis serebang situ serebang sini. Tapi sebenarnya kita dalam majlis ilmu adalah ibadat. Maka kita niat, ya Allah, aku duduk dalam majlis ilmu ni adalah kerana-Mu ya Allah, kerana nak mencari keredaan-Mu. Kan kita nak sembahyang pula. Sebelum sembahyang isyak, kita sembahyang sunat kita, ya Allah, aku sembahyang ni adalah kerana mencari keredaan-Mu ya Allah. Sembahyang isyak secara berjemaah, aku cari keredaan-Mu ya Allah. Jadi semua kita buat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita akan dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah niat itu bersama dengan amalannya. Kerana setiap amalan mesti kena ada niat. Dan masuklah dalam hal ini semua bentuk ibadat, iaitulah sembahyang, puasa, wudu, tayammum, i'tikaf, haji, zakat, sedekah, menunaikan hajat orang lain, bantu orang lain ketika orang susah, kita bantu, kita tunai hajat orang lain, menziarahi orang sakit, menghantar jenazah ke kubur, memulakan salam, Assalamualaikum, kita bagi salam ke orang, menjawab salam, menjawab orang bersin, dia sunat dia kata alhamdulillah, kita pun jawab yarhamukallah, mengingkari kemungkaran, menyuruh dengan kebaikan, memperkenankan jemputan orang jemput kita ke kenduri kahwin, maka kita perkenankan jemputan, menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, menziarahi para ulama, memberi nafkah kepada keluarga, memuliakan tetamu, memuliakan sahabat-sahabat yang dicintai, kita muliakan sahabat dengan perkataan, dengan perbuatan kita, menghubungkan silaturahim, bermuzakarah ilmu, memperingati balik ilmu yang kita belajar, berbincang tentang ilmu, mengulang kaji, mengajar, belajar, mutalaah kitab, baca kitab balik hak yang kita belajar, menulis, mengarang, memberi fatwa dan seterusnya. Sehingga perlu ia berniat apabila ia hendak makan dan minum, tidur, maka hendaklah ia berniat pada yang demikian itu untuk menguatkan badan atau merehatkannya supaya lebih cergas lagi selepas makan atau berehat tersebut. Maksudnya semua kebaikan-kebaikan hak yang kita buat, biar kita niat untuk mencari keredaan Allah, biar kita niat untuk mencari ganjaran pahala daripada Allah. Bahkan bukan setakat ibadat, bahkan benda-benda hak yang harus, contoh minum, tidur, makan, biar masa kita buat perkara tersebut kita kena niat molek. Benda yang harus apabila kita niat molek, maka kita dapat ganjaran daripada perbuatan tersebut. Kita makan niat untuk mencari tenaga agar kita kuat untuk datang ke masjid, atau agar kita kuat untuk melakukan ketaatan. Sama juga tidur, sama juga minum. Baik, begitu pula halnya apabila ia berkehendak untuk menjima isterinya, maka hendaklah ia juga berniat untuk mengekang nafsunya. Jadi dia jima isteri dia, banyak sebenarnya benda yang boleh niat kebaikan, menghasilkan anak zuriat yang salihah, memperbanyakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu menjaga, mengekangkan nafsu dia. Kalau mai dak layan kepada bini, jadi nafsu kuat, lambat tengok orang puang nitah depan, tengok. Jadi mengekang nafsu dan memelihara dirinya daripada terjumus dalam perkara yang haram atau memikirkannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, maka sesiapa yang tidak berniat pada segala perbuatan ini, maka pasti ia terluput daripada mendapatkan pahala yang sangat besar. Baik, jadi malam ni kita berhenti sini dulu. Kita pergi kepada sesi yang ketiga, iaitu sesi soal jawab. Baik, jadi kita buka soalan sekejap sebelum daripada kita berhenti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Hukum kita ngupak tapi masa tu kita belum balik. Dia lepas balik tu kena minta maaf. Baik, masalah hukum kita ngupak tapi masa tu kita tak balik lagi. Kita tak balik lagi. Lepas daripada balik,
adakah kita kena minta maaf ataupun tidak? Baik, kita ngopak. Masa tu umur 10 tahun. Akal tak pernah sempurna lagi. Duk kata ke Tok Imam duk kata ke Tok Bilal, duk kata orang pergi masjid. Contoh. Baik, pergi masjid puak tapi muka uduh kau. Kata hanya kata ke orang kaki-kaki masjid. Jadi tapi masa tu dia umur dia kecil lagi. Apakah hukum? Okey, yang pertama sekali kita kena faham bahawasanya baligh adalah di antara syarat mukallaf. Jadi bermakna kanak-kanak yang tidak baligh dia bukan mukallaf. Apabila dia bukan mukallaf, maka kesalahan yang dia buat, andai kata dibuat oleh orang dewasa dikirakan berdosa, tapi dibuat oleh dia tidak dikirakan berdosa. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, rufi'al qalamu an thalath, diangkat kesalahan daripada 3 golongan. Diangkat kesalahan daripada 3 golongan. Antaranya kata Nabi SAW, anis sabi hatta yakbur, daripada kanak-kanak sehingga dewasa. Jadi kanak-kanak kalau dia mengumpat orang tidak berdosa. Kanak-kanak kalau dia mengumpat orang, dia bukanlah dikirakan berdosa. Cuma apabila dia balik lagi, adakah dia kena minta maaf? Adakah dia kena minta maaf? Baik, apa yang disebut oleh ulama, kalaulah kanak-kanak saat ni tu dia membinasakan barang orang, dia curi barang orang, dia punuh barang orang, maka wali dia kena minta ganti. Kena ganti. Tapi adakah berdosa? Tak berdosa. Wali dia kena ganti tapi tidak berdosa. Baik, kanak-kanak tu tidak berdosa tapi kena ganti kerana dia memunuhkan barang orang. Tapi kalau ngupak ni, budak-budak, dia tidak melibatkan pembunuhan barang. Tidak melibatkan pembunuhan barang, walaupun sebaik-baiknya minta maaf lah. Tu hak sebaik-baiknya pergi raya rumah pocik-pocik yang biasa ngupak tu, pocik minta maaf banyaklah, masa kecil-kecil tu biasa ngupak pocik. Biasa pergi ngupak pocik. Baik, tu hak yang sebaik-baiknya. Tapi adakah wajib dia kena minta maaf? Hamba tidak pernah berjumpa tentang dalil yang mewajibkan kanak-kanak meminta maaf dia mengumpat kepada orang dewasa ketika dia masih lagi kanak-kanak. Wallahu alam. Tapi jangan pula kita hak yang balik lama dah, kita ngumpat orang, kita kata kita masih lagi budak. Tu tak boleh lah, tu tak kena lah begitu. Wallahu alam. Dia ada masalah ini selalu naik itu dalam sembahyang tu. Lebih daripada 3 kali. Baik. Jadi masa dalam sembahyang inguh tubik. Tubik. Dia pun nak lak. Boleh tak nak lak? Okey, hukum lak inguh ketika inguh tubik dalam sembahyang boleh, tak ada masalah. Dan nak lak dia ikut lak dengan lak baju. Itu tak apa. Boleh tak ada masalah. Lak dengan kain boleh. Hukum dia tidak menjadi masalah. Cuma lak inguh ketika sembahyang tidak boleh 3 kali berturut-turut dengan anggota yang besar. Anggota besar, tangan anggota besar. Kalau itak sini dia pegang, tu tak apa sebab jari anggota kecil. Tu banyak kali tak apa ni. Duk main gitu pergi mari. Tu tidak boleh mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. 3 kali berturut-turut. Kalau sekali berhenti lama, sekali pula berhenti lama, sekali pula, tu tak ada masalah. Tapi inguh tak ada awak. Ada gitu. Sekali je. Lepas tu duk tubik sebulak. Kali pula. Tu tak apalah sebab ada perceraian. Kalau kira start daripada awal semayang sampai akhir semayang, ada 30 kali dia tangan lak inguh. Tapi daripada yang pertama kepada yang kedua kepada yang ketiga ada perceraian. 10 saat. Okey, tak apa. Dia sebab bukan berturut-turut. Baik, hal yang tidak boleh berturut-turut. Wallahu a'lam. Kalau suami bawa isteri kat jamu adakah dia selesai nak makanan? Baik. Jadi soalannya, kang tok lelaki ni wajib bagi nafkah kepada isteri. Okey, wajib bagi nafkah kepada isteri. Tok lelaki wajib bagi nafkah kepada isteri. Nafkah ni merangkumi makan, merangkumi minum, merangkumi tempat kediaman. Baik. Makan, minum, pakaian, kediaman. Okey, itu nafkah yang wajib suami bagi. Tiba-tiba tok lelaki wagi bini ke tempat jamu. Wagi bawa bini ke tempat jamu. Soalannya, adakah
gugur nafkah makanan daripada suami kepada isteri untuk hari tersebut. Suami yang ngelak baik. Okey, jawapan gugur ataupun tak kita kena tengok. Tengok lagu mana? Tengoknya kalulah dia pergi tempat jamu saat itu dia kena bayar. Untuk lelaki kena bayar. Jadi hak yang dia pun untuk lelaki bayar, hak yang bini pun untuk lelaki bayar. Ia tempat jamu kena bayar. Sebagai contoh, maka ia dikirakan sebagai nafkah daripada suami kepada isteri. Okey, nampak dah kan? Tapi kalau sekiranya tidak bayar, maka tetap ada nafkah yang perlu suami bagi kepada isteri. Ada nafkah yang perlu suami bagi kepada isteri. Baik, wallahu a'lam. Tapi orang nak kira sampai tahap tu lah ni orang nak kira sampai tahap tu. Doa lalu sampai kira sampai tahap tu. Wallahu a'lam. Rosak dah akidah bila kita sebutkan dulu SPM adalah penentu segala. SPM? Segi SPM adalah penentu segala. Okey. Soalannya rosak dah akidah kalau kita kata SPM itu adalah penentu segala-galanya. Orang patut ataupun kalau dapat jawatan tersebut itu adalah penentu segala-galanya. Baik, rosak dah akidah. Jadi kita nak tahu rosak dah akidah, kita kena tengok ucapan dia saat itu maksud dia benda. Maksudnya bukanlah semata-mata kita tengok kepada ucapan, bahkan kita tengok apakah maksud daripada ucapan tersebut. Kita kena faham di sana ada asbab, dan di sana ada yang menciptakan asbab. Okey, kita di sana ada asbab dan kita di sana ada yang menciptakan asbab. Kalaulah dia kata SPM segala-galanya, hanya dia bercakap tentang asbab, tapi dalam hati dia masih berpegang bahawasanya yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hak tu tak ada masalah. Macam kita kata makan nasi, lapar perut dah makan nasi kita berpegang kepada asbab, tu tak ada masalah. Jangan pula makan nasi syirik, tu tak boleh. Jadi kalau sakit ke makan ubat syirik, tu tak betul, tu salah. Jangan pula percaya. Ni ada baru ni ada penulisan-penulisan berkenaan dengan habis semua syirik belaka. Syirik belaka. Tu nyesebo banyak pula sebo. Allah Rabbi. Tu salah. Pening sungguh. Hak belajar-belajarnya pakat sebo. Tu salah sebenarnya. Kita kena faham di sana ada al-asbab al-adiyah. Kita belajar dah kan? Kalau nak hukum syirik, banyak sangat. Kalau nak pakai kaedah tersebut, naik kereta syirik, mari masjid, mari masjid, mari kereta syirik, kena mari dengan Allah, baru betul. Tu ngaruk sekali gitu, tu tak betul gitu. Okey, boleh faham kan? Jadi kalau kita kata kita sakit, cari Panadol, dah syirik ke cari Panadol? Dok, kita berpegang kepada benda sebab. Faham? Allah Taala memerintahkan kepada kita bila kita sakit makan cari ubat. Tapi kita berpegang yang menyembuhkan penyakit bukan ubat, Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita berpegang kepada asbab. Dan apabila SPM lulu, maka mudahlah kita nak kerja akan datang. Okey, itu asbab. Kalau tak ada SPM payah sikit. Payah sikit, benda payah banyak zaman kita lah ni. Okey, kita pegang sebagai asbab. Kita berlafaz saat itu sebagai asbab. Manakala dalam hati kita tetap kita berpegang yang mana yang memberi rezeki pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ramai mana orang hak yang boleh markah tinggi dalam SPM tapi kerja biasa je. Ramai mana sahabat-sahabat kita masa belajar dulu duduk negak atas mutu, tapi ni rumah besar, kereta besar. Tak ada gitu. Apa tak ada? Ada kawasan kita ni, kawasan Kuala Terengganu ni baca tak pun nak pandai, tapi tokai besar baca tak pun nak pandai. orang tua dah baca tak pun nak pandai, hamba tak sebut nama lah. Baik, baca tak pun nak pandai tapi tokai besar. Baik, ngira pandai tapi baca tak pandai. Dia orang tua dulu, walaupun dia belajar matematik tapi pandai ngira. Dia ngira pandai, dia ada congok-congok dia. Dia ada congok-congok dia. Baik, gitu ada orang hak yang tak tahu berapa universiti dulu, tapi kerja biasa je. Kerja biasa. Sampai ke sekarang pakai kereta biasa lagi. Ada gitu. Dan tetapi kebiasaannya orang hak yang
pengajian dia tinggi, memang kerja sedap lah, itu kebiasaan. Jadi kalau dikata kesimpulannya, kalau dikata SPM segala-galanya kena tengok dulu apakah pegangan dia. Kalau pegangan dia hanya bercakap nisbah kepada sebab, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi sampai ke dalam hati pun berpegang dengan benda tu, maka rosak akidah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Hukum gepih jari. Hukum gepih jari. Dia bukan gepih jari kita buat kepak-kepak tu kan. Hukum gepih jari. Hukum dia adalah dibolehkan, tidak menjadi masalah kerana tidak ada dalil yang mengharamkan. Walaupun di sana ada sebahagian daripada ulama mengatakan makruh dilakukan dalam sembahyang. Okey, ada sebahagian ulama menyebut perkara itu makruh dilakukan dalam sembahyang. Melihat kepada tidak ada dalil yang melarang buat kepak-kepak jari ni, maka hukum asal adalah diharuskan. Kerana kita ada kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadull ad-dalilu 'ala at-tahrim. Asal bagi perkara adalah diharuskan. Tapi jangan pula dalam sembahyang. Jangan sembahyang, hal tu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kosak untuk main pula dalam sembahyang buat gepih-gepih gitu, maka ia membatalkan sembahyang kerana dia menafikan sembahyang itu sendiri. Sembahyang tidak layak untuk kita bermain di dalamnya. Baik, jadi bolehlah nak buat. Cuma kena tanya orang kesihatan lah pula, buat lagu tu punah tak kesihatan. Kalau punah tak payah buat. Kalau tak punah tak ada masalah. Gitulah pula. Baik, wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Ada lagi boleh? Habis ke dia dah soalan. Orang lain tak ada dah. Hukum wanita jadi ustazah kat media sosial, dia pada kifayah ke apa? Wanita perempuan jadi ustazah di dakwah melalui ni media sosial. Okey, jadi apakah hukum perempuan berdakwah di media sosial gitu kan? Facebook dan seumpamanya. Hukum dia tidak menjadi masalah, boleh je tidak menjadi masalah. Sebab Aisyah radhiyallahu taala anha ngajar. Aisyah radhiyallahu taala anha ngajar. Sebahagian daripada sahabat ketika mereka itu tidak mengetahui hukum, mereka bertanya kepada Aisyah, tidak menjadi masalah. Tetapi dia ada tetapi, buah tetapi ni kena jaga molek. Hukum dia tidak menjadi masalah. Dan kita sebenarnya ngajar, sama ada ngajar secara bersemuka dengan melalui media sosial, sama je sebenarnya. Sama je, cuma perlu dia kena jagalah. Perlu dia kena jaga. Jangan kalau dia ada suami, dia kena minta izin daripada suami dia. Kerana ada hak-hak yang perlu dia kena bagi kepada suami dia. Ni duk layang ke WhatsApp, layang ke Facebook, suami anak-anak tak tahu apa mana. Sebab binatang ni galik ni, jangan main binatang ni galik. Sungguh galik, sungguh. Kalau nak tengok 2 minit jadi 10 minit. Sungguh jangan main gugai. Jangan galik. Nak tengok seminit jadi 2 jam. Kalau duduk dalam majlis ilmu, kalau sejam tu rasa panas punggung. Tapi main benda ni 2 jam tak rasa mana lagi. Tak rasa mana lagi main benda ni. Jangan main gugai. Jadi sebab itulah, oleh kerana waktu saat ni tu, waktu dia melibatkan hak kepada suami, maka kalau perempuan hak yang ada suami, dia kena minta izin daripada suami. Yang pertama. Yang keduanya, dalam percakapan perempuan dengan lelaki hak yang bukan mahram, mesti kena jaga. Mesti kena jaga. Jangan mengundang fitnah, maka kena elok daripada mengundang fitnah. 2. Yang ketiganya, penutupan aurat. Penutupan aurat. Jangan mendedahkan aurat. Yang ke berapa dah? Yang ketiga. Yang keempatnya adalah solat. Jangan merah situ, merah sini. Tu dah comel belaka tu. Tu dipanggil tabarruj yang dilarang di dalam agama. Tu hukum dia adalah haram. Jadi pendek kata, kalau dia sekiranya dia jaga syarat-syarat dia, dia tidak melakukan perkara yang diharamkan, dia tidak meninggalkan perkara yang diwajibkan. Okey, kita dua-dua asal. Tidak meninggal perkara yang tidak melakukan perkara yang diharamkan. Contoh perkara yang diharamkan, mendedah aurat. Suara saat itu menggoda, sebagai contoh. Benda lagi, hak yang perkara hak yang diharamkan, tabarruj, berlebih-lebihan dalam berhias. Okey, sebagai contoh. Baik. Dan tidak meninggal perkara yang diwajibkan. Saat ini yang pertama,
tidak melakukan perkara yang diharam dan tidak meninggal perkara yang diwajibkan. Antara perkara yang diwajibkan adalah hak dia terhadap suami dia. Baik, jadi kalau sekiranya dia jaga dua perkara tersebut, maka hukum dia adalah diharuskan. Hukum dia adalah dibolehkan perempuan berdakwah di media sosial. Wallahu a'lam. Okey, habis. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Jadi kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.